tadi sudah saya sebutkan. 那么这个图画里面所讲的话呢， baik gambar pertama maupun gambar kedua, 第一个图画就是第二片的图画呢， sama-sama jawabannya itu kalau yang cewek tadi ngomong kemanapun engkau pergi, di situ pun aku pergi. 那第一个图画呢是那个姐妹，那个女的说：“你去哪里，我也跟你去哪里。 Dimanapun kau berada, di situ pun aku berada. 你在哪边，有在哪边，我也有在哪边。” Nah, yang gambar kedua, si bapak pasangan ini ketika diajak makan di sebuah restoran, 那第二个图画呢，就他们一对的夫妇就是在那边享受饮食。 ketika ditanya mau makan apa, si bapak jawab terserah, sembarang. 那么那个女的呢，做妻子的问呢，你要吃什么呢？ Nah, 他就答随便你啦。 Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, gambar pertama, gambar kedua, perkataan dari yang perempuan maupun jawaban dari si bapak itu mengandung makna adanya suatu penyerahan. 第一个图画跟第二个图画呢，他们那个意义里面呢，就是说，就随他的便，我不要，我不以我的意思，随你的意思。 Kalimat yang mengindikasikan punya makna keberserahan pasangan terhadap yang lainnya. 那么这个图画的意义呢，就是他已经放下他自己的意思，随对方的意思。 Jadi ketika pasangannya pergi ke tempat yang menyenangkan, dia senang. 如果那个带他去的那个是去的很好的地方哦，他就很高兴。 Karena ada pasangannya di situ. 因为他的爱人在那边。 Pergi ke tempat yang tidak menyenangkan pun juga senang, karena ada pasangan di situ. 那他去一个不喜欢的地方，他也是很高兴，因为他有他的爱人在那边。 Demikian juga dalam soal makan di gambar kedua, ketika yang istri atau pacar perempuan pesan makanan selera dia, selera si istri yang nggak enak sekalipun. 第二个图画呢，就是做妻子的订了这个所要吃的东西呢，虽然那个做男的不喜欢，他也是接受。 Karena yang cowok sudah bilang sembarang, terserah. 因为这个男的已经说随便你。 Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya punya kalimat satu lagi yang juga mengandung makna penyerahan yang akan kita renungkan pada hari ini. 那么我也有一个问题，就是今天我们要思想的一个问题。 Pada minggu Advent pertama kita merenungkan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. 我们第一个预备周是有庆祝主耶稣的诞生呢，就是说你的意思是什么，我跟随你。 Saudara yang kasih Tuhan, perkataan ini diucapkan oleh Maria, tadi sudah kita baca. 就是玛利亚所说的话。 Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya pikir ketika Maria mengatakan kalimat ini, jadilah padaku. 当玛丽说这一句话，随主的意思。 Saya pikir Maria bukan sekedar ngomong berserah. 我想玛利亚并不是随便回答的， Bukan juga ngomong sekedar berserah seperti yang kita ucapkan pada pasangan kita. 也不是像我们刚才所讨论的那个随便你这样的意义。 Bapak Ibu Saudara, ada perbedaan ya ketika kita ucapkan kata berserah dengan Maria ucapkan kata berserah. 我们现在我们自己来比较一下，我们自己说随便你和玛利亚所说的那个随便神的意思。 Ya, kalau ketika kita ucapkan kalimat yang mengandung berserah, dimanapun kau berada, di situ pun aku berada. 当我们说随便你的时候，他带我们去哪里，我们都要跟着去。 Saudara, belum tentu kita sungguh-sungguh berserah. Belum tentu kita sungguh-sungguh menikmati ketika kita dibawa ke tempat yang tidak menyenangkan. 但是呢，不是我们真正的能够享受他带我们去那个不喜欢的地方。 Seringkali kita ngeluh, betul enggak sih? 有时候我们会埋怨， Seringkali kita ngomel
aduh kok pergi di tempat sing kayak gini sih. 他就会埋怨为什么去这样的地方呢？ Padahal tadinya kita katakan dimanapun kau berada, di situ pun aku berada. 其实呢，刚才他已经说过，你要去哪里，我也跟着，我也是去哪里。 Ya, berbeda. Ketika kita makan pun, kita dipesankan makanan, terserah. Makanan jadi menurut selera pasangan kita. Makan ini lagi. Nah, 我们要吃东西的时候，如果那个订菜的人订到我们不喜欢的，我们一定会说，又是订这个菜的。 saya sering katakan itu kepada anak pemuda remaja ketika kita pergi. Ditanya, lo sama kemana? Terserah. Dimanapun kau berada, 我 di 常 situ 常 pun 对 aku 我 berada. 的少年人说，问嘛老师你要去哪里？我就是回答随便你们去哪里。 Tapi ketika kita dibawa pergi, waduh cek adoy to nak. Yulianya sering berkata begitu. 那么当他带我们去的时候，我们就会埋怨去这么远的地方呢。 Nah, saudara yang kasih Tuhan berbeda dengan Maria. 但是玛利亚并不是那样。 Saudara, ketika Maria mengatakan kalimat jadilah padaku menurut kehendak perkataanmu. 当玛利亚说情愿照你的话成就在我身上，她的意思不一样的。 Saudara yang kasih Tuhan, Maria mengatakan kalimat itu berarti dia menyerahkan dirinya 100% kepada Tuhan. 她怎样说呢？就是等于她自己把自己100%献给上帝。 Saudara yang kasih Tuhan, keberserahan diri Maria itu disertai dengan tindakan yang tanpa mengeluh. 那玛利亚所说的一句话呢，她是也跟着这样的话而实行了，没有埋怨的。 Tetapi Maria menjalani, menyelesaikan penyerahan dirinya sampai akhir. 玛利亚将自己交给神使用，一直到结束。 Itu terbukti di dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Nanti di rumah dibaca sendiri. Tindakan Maria itu dibuktikan dengan Maria bersukacita memuliakan Tuhan. 那么我们可以在接下去的经文那边看到，玛利亚接受了这个上帝所吩咐她，她很喜乐的感谢上帝。 Di dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 55 di situ ada. 路加福音第1章第46 sampai 55. 46节一直到55节，那边很清楚讲了 Di。situ dikatakan pujian Maria. 那边是说玛利亚的颂赞， Nanti Bapak Ibu baca di rumah. 你们在家里可以看这个。 Nah, saudara yang kasih Tuhan, pertanyaannya sekarang, 现在一个问题是什么呢？ mengapa Maria dapat memberikan respon penyerahan diri yang demikian luar biasa? 为什么玛利亚会真正的把自己这样交托给上帝呢？ Saudara, ada dua hal yang dapat kita lihat dalam penyerahan diri Maria. 我们有2个部分可以看到，玛利亚为什么把自己完全的献给神。 Yang pertama, ketaatannya kepada Tuhan. 第一呢，就是她的十分的顺服。 Saudara, apakah ketaatan itu? 顺服是什么呢？ Saudara, ketaatan itu punya arti kepatuhan, patuh dan tunduk kepada Tuhan. 顺服就是要完全的顺从神的旨意。 Dalam hal ini tentu saja berkaitan dengan ketaatan kita, kepatuhan kita, tunduk kita kepada Tuhan. 也跟我们好像跟上帝顺服上帝那样。 Pada perintah dan kehendak Tuhan, kita tunduk dan patuh. 我们应该上帝所吩咐我们的，我们应该要完全的顺服。 Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketaatan Maria diperlihatkan oleh Maria ketika dia dipilih oleh Tuhan. 那玛利亚的顺服呢，就是证明上帝他被神所选召的，所拣选的。 Dia dipilih Tuhan untuk mendapatkan kasih karunia. 他是神选召他，拣许他，要赐给他大福。 Hal ini dapat kita lihat dalam ayat 26 dan 27. Silakan 我们可以 perhatikan Alkitab 26跟 Saudara. 27节。 Ya, saya akan bacakan ayat 26 sampai 27. Dalam bulan ke-6
Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. 第26到27 26到27。 26到27呀，第1章第26到27，这里说，到了第6个月，天使加百列奉上帝的差遣，往加利利的一座城去，这城名叫拿撒勒。到了一个童女的那里，是已经许配大卫家的一个人，名叫约瑟，童女的名是玛利亚。翻出来就是思想这样问安的意思是什么？ Nah, saudara yang kasih Tuhan, malaikat Gabriel ini diutus untuk datang kepada seorang gadis yang bernama Maria. 神差遣一个天使来到玛利亚这个地方。 Saudara yang kasih Tuhan, yang menarik adalah malaikat Gabriel menyatakan kepada Maria, nggak usah takut, jangan takut, kamu beroleh kasih karunia dari Allah. 那这个天使呢，对玛利亚说：“你不要怕，因为上帝已给你蒙恩了。” Saudara yang kasih Tuhan, berbicara tentang kasih karunia Allah itu punya arti, saudara. 上帝的恩赐是有特别的意义的， Pemberian yang sangat bernilai dan dibutuhkan. 因为这个上帝所赐的是很有价值，而且需要的，一定要需要的。 Yang kedua, arti kasih karunia, pemberian dari pihak yang lebih tinggi derajatnya kepada pihak yang lebih rendah. 第二个的意思呢，就是高贵的把这个恩典赐给这个平凡的人。 Ya, kalau kita perhatikan Tuhan punya status tinggi, Maria statusnya rendah karena manusia berdosa sama seperti kita. 我们看上帝是尊贵荣耀的上帝，但是玛利亚是好像我们讲平凡的人。 Nah, saudara yang kasih Tuhan, yang ketiga, kasih karunia itu adalah pemberian yang tidak memandang kelayakan, layak enggaknya orang itu terima kasih 第三 karunia 呢，就 Tuhan. 是上帝所给的，他没有看那个人是配不配的，还是不配的，还是配的，没有看这样的。 Kalau mau dibilang layak atau tidak layak, sebenarnya Maria juga nggak layak, sama seperti kita. 如果说配不配的，玛利亚是不配，因为好像我们一样不配的。 Nah, saudara yang kasih Tuhan, tetapi Allah tidak memandang derajat atau kelayakan Maria. 但是上帝没有看他的地位是高还是低。 Oleh karena itu, Allah tetap saja memberikan pemberian yang sangat bernilai dan itu dibutuhkan oleh semua manusia. 所以上帝就把这个很有价值而且很需要的给这个平凡的人。 Dan itu oleh karena itu Maria yang dipilih. 因此呢，玛利亚被拣选了。 Saudara, Maria mendapatkan kasih karunia Allah, hal yang sangat tidak bernilai. Ya, maafkan, hal yang sangat bernilai. 玛利亚所得到的这个恩，这个是大恩呢，是十分有价值的。 Mengapa sangat bernilai? 为什么是有价值呢？ Karena bukan mungkin ya, karena dari sekian perempuan banyaknya perempuan maksudnya, dari sekian banyak perempuan, 就是说，从这么多的女人当中， hanya Maria yang dikatakan beruntung. 那么只有玛利亚是一个蒙福的女孩子， Karena dipilih oleh Allah sendiri. 因为上帝自己拣选了她， Tidak tanggung-tanggung. Dia dipilih untuk jadi ibu juru selamat. 不是平凡的，因为她是拣选成为一个救主的母亲。 Saudara, Maria dikatakan Maria akan mengandung dan melahirkan seorang juru selamat. 因为天使告诉她要怀孕，生一个救主。 Hal ini dapat kita lihat dalam Lukas 1 ayat 31 sampai 33. 我们可以看路加福音第1章从31到33节， Saya akan bacakan buat kita. 我们在这里念。 Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus.
Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. 我念给你们听呀，因为天使对他说：“你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣，他要伟大，称为至高者的儿子。主上帝要把他主大卫的位给他，他要做雅各家的王，直到永远，他的国也没有穷尽。” Nah, saudara yang kasih Tuhan, 各位弟兄姐妹， ketika mendengar malaikat, kata-kata malaikat Gabriel, 当他听见玛利亚所说的话， saya bayangkan mungkin Maria itu kaget campur senang. 我想玛利亚很惊奇，但是也是很高兴。 Senang karena dia terpilih untuk mendapatkan kasih karunia Allah. 他很高兴，因为他被上帝所拣选，成为救主的母亲。 Tetapi juga kagetnya karena bagi Maria, 但是他也是很惊慌害怕。 bagi Maria kasih karunia yang Tuhan berikan itu merupakan tanggung jawab yang berat dan sulit untuk dilakukan. 但是上帝所给他的答复呢，是一个很重的、而且很困难所进行的。 Hal ini terlihat dari respon Maria di dalam ayat 34. 我们可以看见在第34节那边说， Bagaimana mungkin itu terjadi sedang aku belum bersuami? 他说玛利亚对天使说：“我没有出嫁，怎么有这事呢？” Saudara, ketika malaikat itu mendatangi Maria, Maria itu dikatakan masih belia, masih muda sekali. 当玛利亚当天使来到玛利亚的地方，说玛利亚还是很年轻， Dia belum bersuami, 她还没有结婚， tetapi Maria punya status sudah bertunangan dengan Yusuf. 但是玛利亚已经订了婚，跟约瑟订了婚， Dan itu diketahui oleh masyarakat luas. 在四周围的那些人都知道这件事了。 Diketahui oleh tetangga masyarakat yang ada di sekitar Maria, tetangga kanan kiri depan belakang. 他周围的人已经知道他已经订了婚，跟约瑟订了婚。 Dan sekarang Maria harus mengandung melahirkan sebelum menikah. 但是呢，现在她还没有结婚，她要怀孕了。 Saudara yang kasih Tuhan, Maria berada dalam masalah besar. 玛利亚对这个很大的问题， Karena mungkin saja masyarakat itu bisa menghukum Maria. 可能在这些外人呢，能够要刑罚她，要 Bisa menghina Maria. 要处死她， Menghukum Maria sampai mati, dirajam batu, dilempari batu sampai mati. 要用石头把她打死。 Karena tradisi pada waktu itu, 当时的情况， ketika seseorang punya anak tanpa suami, belum bersuami, dia dianggap sebagai perempuan tidak benar, perempuan berzina. 当时的情况呢，就是一个女人还没有丈夫呢，还没有结婚，她有孩子，这个人呢是犯大罪，要用石头打死她。 Lebih daripada itu, Bapak Ibu Saudara yang 除 dikasihi 此以 Tuhan, 外， Maria punya peluang untuk ditinggalkan oleh Yusuf tunangannya. 可能她的爱人会把她丢掉，不要了，不要她了。 Terbukti dalam Matius 1 ayat 19, mari kita lihat, nanti dikasih batas Matius Lukasnya, kita akan kembali ke Lukas. Matius 1 ayat 19. 我们可以来看马太福音第一章， 第一章第19节。 第一章第19节那边讲玛利亚的情况。 Ya, saya bacakan. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. 马太福音第一章第19节说，她丈夫
她丈夫约瑟是个义人，不愿意明明的羞辱她，想要暗暗的把她休了。 Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam Matius dikatakan Maria itu sudah jadi istri, ya. Nah, budaya sana ketika sudah bertunangan itu dibilang sudah suami istri tapi tidak satu rumah. 那个时候呢是讲到玛利亚，那个时候已经跟约瑟是未婚妻，但是她不能够同她的爱人同一个家。 Jadi tinggal di rumah masing-masing, tetapi sudah disebut suami dan istri walaupun tidak serumah. 他们是未婚的夫妻，但是虽然不同一个家庭。 Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, 各位弟兄姐妹， Yusuf dikatakan Yusuf berniat meninggalkan Maria, menceraikan Maria secara diam-diam. 马太福音玛利亚就很担心她的丈夫会丢弃她了。 Tetapi yang menarik, sekali lagi yang menarik adalah 这个吸引的地方在哪里呢？ Maria tahu konsekuensinya, Maria- resiko yang dialaminya. 玛利亚知道她以后的这个后果是怎样的。 Tetapi yang luar biasa adalah respon yang diberikan Maria. 但是玛利亚给她一个很确实的反应。 Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab mencatat di dalam 3 ayat 38 tadi sudah kita bacakan, Maria memberikan respon yang mengandung penyerahan diri. 就是说，玛利亚给她一个很确实的表示，就是说，玛利亚已经把自己献给神， Yang menandakan, membuktikan ketaatannya kepada Tuhan. 她有证明她的对神的顺服。 Saudara yang kasih Tuhan, Maria sadar bahwa dirinya adalah seorang hamba Tuhan. 玛利亚懂得，她知道她只是一个使女仆人， Seorang hamba Tuhan yang harus menempatkan dirinya di dalam ketaatan penuh kepada Tuhannya. 一个仆人要完全的顺服他的主人的意思。 Kepada Tuhan yang sangat dia kasih dan dia hormati. 他是很尊重他的主人的， Dalam hal ini adalah Tuhannya. 这个就是他的神。 Sering kasih Tuhan, Maria sedemikian taat kepada Tuhan. Karena Maria mengerti dengan benar siapa itu Tuhan. 玛利亚为什么这样的顺服呢？因为玛利亚懂得知道上帝是谁， Tuhan yang gak pernah salah. 上帝的意思不会错的， Tuhan yang selalu merancangkan keselamatan dan damai sejahtera. 上帝是一计划一切得救的这个救恩。 Saudara yang kasih Tuhan, oleh karena ketaatannya ini, dia memberikan penyerahan dirinya 因为他的顺服，就把自己完全的献给神使用， untuk memenuhi tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada dirinya. 要完成上帝所托付他的责任。 Walaupun itu tidak mudah. 虽然那个不容易进行， Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana dengan setiap kita? 弟兄姐妹，我们现在怎么样呢？ Di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, seringkali kita masih jauh dari kata taat. 我们成为神的儿女，好多时候就是我们都没有顺服神的旨意。 Terbukti di dalam hidup kita, seringkali kita tidak mengindahkan perintah Tuhan dan kehendak Tuhan 在我们的 atas 生 hidup 活 kita. 当中，我们就知道我们常常没有顺服神要我们怎么样做的。 Padahal kita tahu apa yang jadi kehendak Tuhan. 但是其实我们知道上帝的意思是什么。 Tetapi seringkali kehendak kita yang berkuasa atas diri kita. 好多时候是我们就顺从自己的意思。 Seringkali kehendak kita yang berkuasa atas diri kita, 很多时候我们自己的意思把我们自己掌管了， bukan kehendak Tuhan. 不是上帝的旨意。 Padahal kita tahu kehendak Tuhan itu tidak pernah merugikan kita. 其实我们知道上帝的旨意是不会使我们亏损的。 Saudara, kalau kita mau perhatikan, kalau kita mau mengingat 如果我们思想，我们纪念一下， di dalam kehidupan kita, 在我们的每天的生活当中， tidak pernah sekalipun Tuhan menyatakan kehendaknya kepada kita seperti kepada Maria yang susah untuk dijalani. 上帝不曾把
给玛利亚的这个命令交给我们。 Terbukti kita bisa melakukan melalui hidup kita sampai hari ini dengan baik. 我们今天能够生活到这个时候， Nah, saudara yang kasih Tuhan, satu hal yang harus kita perhatikan bersama-sama. 我们要留意一下一件事情， Kehendak Tuhan atas hidup kita ini adalah kehendak Tuhan yang biasa-biasa saja, tidak menimbulkan kesulitan untuk hidup kita. 上帝要我们做的就是平平常常的，没有给这个很重的重担给我们。 Justru kehendak kita sajalah yang menyebabkan kita berada di dalam kesulitan itu sendiri. 其实呢，就是我们自己弄到我们自己有一个很大的重担在我们自己的身上。 Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu mari pada minggu Advent yang pertama ini 因此，我们在这个纪念主耶稣的诞生的第一个预备周当中， melalui keberadaan diri Maria yang menyerahkan dirinya, 我们借着玛利亚完全的顺服的这个教导， kita mau belajar akan ketaatan seorang anak Tuhan. 我们要学习，我们成为上帝的儿女，我们要顺服上帝的旨意， Saudara, kita semua ini adalah hamba Tuhan 因为我们是上帝的仆人， yang harus taat kepada Tuhan kita, Tuhan kita. 我们要顺服我们的主人，就是上帝。 Saudara yang kasih Tuhan, ketaatan dia dalam kehidupan seorang anak Tuhan adalah sesuatu yang mutlak untuk kita lakukan. 因为我们是神的儿女，我们顺服上帝是一个我们绝对要做的。 Walaupun ketaatan itu tidak gampang untuk kita 虽 lakukan. 然我们的顺服不容易进行， Karena seringkali kehendak kita yang berkuasa atas diri kita. 但是好多时候我们自己的意识掌管了我们。 Tetapi percayalah bahwa Tuhan sendiri yang akan menolong setiap kita untuk belajar taat pada kehendak Tuhan. 但是我们要学习，我们要懂得上帝的意思给我们是给我们力量，能够顺服。 Yang kedua yang perlu kita perhatikan, yang menjadi alasan yang mendorong Maria untuk memiliki penyerahan kepada Tuhan. 第二呢，就是有什么力量来推动玛利亚愿意接受这个重大的责任呢？ Adalah keyakinan imannya kepada Tuhan. 也就是她的信心是坚强的、确切的相信。 Saudara, ketika Maria dipilih oleh Tuhan dan menjawab Tuhan, 那么她被神所拣选，她回答上帝。 dikatakan Maria masih sangat muda. 当时呢，玛利亚还是很年轻， Kira-kira kurang lebih 17 tahun. 也大概是17岁左右了。 Kayak Fania lebih dikit, berkurang dikit ya. 好像我们的很多青年人 Ya. Remaja, masih remaja. 还是很年轻，还是少年， Masih mekar-mekarnya, masih cantik-cantiknya begitu ya. 还是很美丽的少年女孩子。 Tapi yang menarik adalah 重要的吸引我们怎么样呢？ usia yang muda tidak menghalangi Maria untuk punya keyakinan akan Tuhannya. 年纪虽然小，但是没有妨碍我们对上帝的顺服。 Ini dibuktikan dari perkataan Maria, jadilah padaku menurut perkataanmu. 这个证明呢，就证明说玛利亚回答神的使者说：“情愿照你的意思成就在我的身上。” Saudara, kalimat ini jadilah padaku menurut perkataanmu bukan sekedar ungkapan dari keputusasaan seorang Maria. 不是玛利亚随便那样来回答上帝的， Tetapi dari keyakinan iman seorang Maria. 也就是她有确实相信的这个信心， Karena Maria tahu siapa itu Allah. 因为她很认识上帝是谁。 Dari sejak kecil Maria telah mendengar perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa. 她从小都经历上帝所给我以色列人的一切的这个奇妙的作为。 Saudara, Maria, orang tua Maria memberitahukan kepada Maria, ngomongi Maria, Tuhan itu baik, Tuhan, perbuatan Tuhan yang luar biasa menyertai bangsa Israel keluar dari Mesir. 可能他的母亲常常告诉他，上帝在以色列人当中怎么样做伟大的事情。
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Maria tahu dan kenal siapa Allah yang memanggilnya. 因为他很懂得很知道神是谁。 Allah yang selalu menyertainya. 上帝常常就是与他同在。 Bahkan ketika dia dewasa, ketika dia dipanggil oleh Tuhan. 你知道他当他神选召他， Maria melihat karya Tuhan yang luar biasa. 他看见神经常给他有特别的这个奇妙的作为。 Di mana malaikat Tuhan itu katakan, saudaramu, sanak saudaramu Elizabeth sedang mengandung hari ini. 玛利亚也告诉他，你的亲戚现在怀孕6个月了。 Nah saudara yang kasih Tuhan, Maria sungguh-sungguh merasa Tuhan itu luar biasa 他真正的 perbuatannya. 感受到上帝这个很特别的奇妙的作为。 Saudara yang kasih Tuhan, bagi Maria mengetahui sanak saudaranya sedang mengandung, akan melahirkan. 玛利亚知道她的亲戚在怀孕6个月， Padahal dia tahu siapa itu Elizabeth, sudah lanjut umur, sudah tua. 其实她知道她的亲戚那个已经很老了。 Saudara, orang yang sudah tua menurut pandangan kita nggak mungkin bisa mengandung. 很 Betul 老 nggak 了 sih? 的人，我们看是不会有怀孕的，不会有孩子的， Apalagi melahirkan. 已经年纪很大了。 Ilmu kedokteran sekarang 40 tahun sudah tidak boleh melahirkan. 现在要40岁都不可以生产了， Karena masalah kesehatan bagi sang ibu. 因为我们人的这个健康有问题的。 Nah saudara kasih Tuhan, Elizabeth mengandung, hamil. 那么这个他的亲戚耶利撒伯呢，已经年老的怀孕了， Yang nggak mungkin menurut pandangan manusia, 人的眼看来不可能的， tetapi itu mungkin bagi Tuhan. 但是从上帝是可能的。 Nah saudara yang kasih Tuhan, oleh kenyataan yang terjadi pada Elizabeth, 有这样的事情在耶利巴， membuat Maria tidak ragu mengatakan, jadilah padaku menurut perkataan. 他听见他的亲戚已经怀孕，所以他更加的确实的相信神的话。 Karena Maria percaya dan yakin akan kemahakuasaan Tuhan. 因为玛利亚确实的知道，而且知道神的全能。 Kalau Tuhan melakukan hal yang tidak mungkin buat Elizabeth, 如果上帝已经在以利沙伯的身上成为不可能的事情了， apalagi kepada Tuhan pasti akan menolong dia menghadapi resiko yang akan dihadapi. 何况上帝要帮助他成为不可能成为可能。 Saudara yang kasih Tuhan, keyakinannya kepada Tuhan, 对神的确实相信， menolong dia. 帮助他。 Dengan keyakinan iman yang sama inilah dia menaikkan pujiannya yang kita kenal dengan pujian Maria. 接着他的信心，他献上了颂赞。 Ya, kita perhatikan di Lukas 1 ayat 46. Saya bacakan di 46 sampai 48 saja. Nanti selebihnya Bapak Ibu baca di rumah. 路加福音第1章第36节这里说， 46. 哎 46. 46，mana 46？哎呀 ，oke， Enggak apa-apa. 46。 Tenang aja. Lalu kata Maria, ini pujian, nyanyian pujian Maria. Di atasnya itu ada tulisan kecil nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia tidak memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. 在这里路加福音第1章第46节到48节，这里说玛利亚说，我心尊主为大，我灵以上帝我救主为乐，因为他顾念他使女的卑微，从今以后万代要称我有福。 Ya, 49. Karena yang maha kuasa
telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya kudus, adalah kudus. 第49节，哪有全能的为我成就了大事，他的名为圣。 Saudara yang kasih Tuhan, pujian ini kita juga sudah pernah dengar ya. Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Dia. Mungkin kita pernah 这 dengar. 一节的圣经，我们也常常用诗歌唱出来了。 Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah keyakinan iman dari Maria. 这个就是玛利亚的信心，坚强的信心。 Walaupun berat, tapi dia punya keyakinan bahwa Tuhan akan 虽然 menolongnya. 上帝给他的责任很重，但是他有个确实，上帝会帮助他。 Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana dengan setiap kita? 弟兄姐妹，我们今天怎么样呢？ Di dalam dunia kita yang tidak ideal, 在这个现在的不理想的这个世界里面， dan di zaman yang serba instan, teknologi semakin canggih, 一切都是很马上就要现成的。 seringkali kita juga diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit dalam hidup kita. 好的时候，我们也是经历在很多困难的事情在我们的前面。 Sering kasih Tuhan, kita menolak, mengeluh, 我们有推辞，我们有埋怨吗？ atau kita pasrah menjalaninya dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. 或者我们交托给 Seperti Maria. 神，完全的顺服？ Saudara, kecenderungan kita adalah kita itu mengeluh. 很多时候是我们只有埋怨， Seringkali kita mempertanyakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. 好的时候我们就回答上帝，我们问他，上帝为什么在我们生活当中呢？ Saudara, kalau kita mau pikirkan kalau Maria seperti kita, kira-kira juru selamat bisa lahir enggak? 我们想，如果玛利亚好像我们那样，还怀疑上帝的全能，大概耶稣会出生吗？ Tuhan bisa mati buat kita. 上帝会为我们死吗？ Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau Maria mempertanyakan kebaikan Tuhan, kalau Maria enggak mau menjadi Allah Tuhan, bagaimana nasib kita? 如果玛利亚不愿意遵从上帝的旨意，我们现在怎么样呢？ Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tapi kita ini jauh sekali seperti Maria. 我们与玛利亚比较太远了。 Kita seringkali mempertanyakan, kenapa begini Tuhan? Kenapa begitu Tuhan? 好多时候我们在反问上帝，为什么会那样？为什么会那样？ Mengapa orang tuaku mati Tuhan? 为什么我们的亲人去世了呢？ Mengapa saya sakit Tuhan? 为什么我生这样的病呢？ Saudara yang kasih Tuhan, mana kebaikan Tuhan? Kita tanya begitu. 我们就会上帝的很好的上帝在哪里呢？ Saudara, ingatlah bahwa ketika kita mempertanyakan kebaikan Tuhan, 当我们问上帝的好处 itu 的时候， artinya kita sedang meragukan Tuhan. 那就等于我们不相信上帝。 Ragu bahwa Tuhan akan sanggup menyediakan jalan keluar bagi segala pergumulan kita. 其实他能够帮助我们经历一切的困难。 Saudara, mari kita bersama-sama belajar dari Maria. 我们在向玛利亚学习。 Ketika malaikat menjumpai dia enggak banyak bertanya, dia enggak tanya kenapa begini, kenapa begitu, enggak. 当天使来告诉他、对他讲的时候，他没有反问为什么那样，为什么那样。 Saudara, Maria tidak pernah bertanya mana kebaikan Tuhan, dia meragukan Tuhan, enggak pernah. 他也没有问上帝为什么那样，为什么那样。 Tetapi Maria memilih yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan menyediakan jalan keluar saat menurut manusia enggak ada jalan. 那么玛利亚确实的知道上帝会为他预备道路、开路给他。 Saudara, Maria yakin dengan perkataannya karena Maria percaya kepada Tuhan yang akan menolong dia walaupun masyarakat di situ akan menghukum dia. 他很确实的相信上帝会帮助他，虽然是周围的人要杀害他。 Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 因此弟兄姐妹， mari kita mau belajar. 我们来学习。
belajar yakin dan percaya pada Tuhan. 我们要切实的相信上帝的全能， Seperti kepercayaan Maria kepada Tuhannya. 像玛利亚那样相信上帝的。 Saudara yakin bahwa Tuhan akan sanggup menolong kita. 上帝有他的能力，他会帮助我们。 Yakin bahwa Tuhan yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik. 他会给我们开路， Memberikan kekuatan buat kita. 也给我们力量。 Kalau Tuhan menolong Maria, 如果上帝已经帮助了玛利亚， apalagi Tuhan juga akan melakukan hal yang sama kepada setiap 上 kita. 帝也会帮助我们。 Oleh karena itu dalam minggu Advent yang pertama ini, 在这个预备周第一个预备周里面， saat ini adalah saat yang tepat untuk kita mengingat kembali kasih Tuhan. 我们可以纪念主耶稣的爱。 Kita punya Tuhan yang kasihnya melimpah. 上帝是丰富的神， Kalau nggak melimpah, nggak mungkin saudara dan saya ditebus oleh darah 如果 Tuhan. 他不是丰富的神，我们不可能在这里。 Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, 因此，弟兄姐妹， mari kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan. 让我们要把自己献给神。 Karena di dalam penyerahan diri kita ada ketaatan kita sebagai anak-anak Tuhan. 因为我们是应该绝对顺服神的旨意。 Di dalam penyerahan diri kita, kita yakin siapa Tuhan yang kita sembah. 我确实相信我们所认识的上帝， Tuhan yang menolong setiap kita. 上帝帮助我们， Kiranya Tuhan boleh memberkati kita. 上帝赐福给我们。 Mari kita berdoa. Minta Ibu Lili berdoa. 我们祷告，亲爱的父神们，感谢你，今天你把你自己的话语来教导我们，让我们在我们的生活当中，我们不要怀疑上帝的全能。上帝如果要使用我们的时候，我们不要拒绝我们来，好像玛利亚要确实的相信，因为神的旨意是不会错的。他带领我们，他会为我们开路，虽然困难，但是他为我们开路，帮助我们，给我们力量。天父，谢谢你，我们今天把每一个弟兄姐妹有什么困难，我们都交托给上帝，上帝以帮助我们可以实行主你所要我们做的。谢谢你，我们祷告，奉耶稣名求的，阿门。 Terima kasih, saya serahkan pada Farnya.